Hai dan Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 16 akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan sebagai Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Oleh itu, mari kita bersama-sama fahami topik ini melalui video yang telah kami sediakan. Mari. Sebelum kita selami lebih dalam kepada topik kita iaitu Perlembagaan Persekutuan, mari kita lihat dahulu rentetan sejarah sebelum pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sejarah Malayan Union bermula apabila Tanah Melayu telah diletakkan di bawah sistem pentadbiran yang dikenali sebagai Malayan Union bagi menggantikan pemerintahan sementara iaitu pentadbiran tentera British pada tahun 1946. Penubuhan Malayan Union ini telah meletakkan Tanah Melayu sebagai sebuah negeri naungan jajahan British sepenuhnya dengan diketuai oleh seorang gubernur British. Akibat daripada tentangan yang kuat dan berterusan daripada orang-orang Melayu mengenai penubuhan Malayan Union, suatu jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan pada Julai 1946 bagi merangka sebuah perlembagaan baru yang dapat diterima oleh orang Melayu. Draft perlembagaan tersebut telah disiapkan pada bulan Disember 1947. Ianya menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah ditandatangani pada Januari 1948. Sesungguhnya, dengan penubuhan Malayan Union ini telah membangkitkan dan menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan orang-orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan negara daripada penjajah. Mari kita beralih kepada tujuan perlembagaan. Baik, kenapa perlembagaan ditubuhkan? Apakah sebabnya? Tujuan perlembagaan ditubuhkan adalah kerana bagi mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Jika kita lihat dari segi sejarahnya, kewujudan perlembagaan adalah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, walaupun perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama persekutuan rasmi negara, tetapi agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia. Peruntukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara yang termaktub di dalam perlembagaan Perkara 152 juga ada kelonggarannya di mana bahasa-bahasa lain juga boleh digunakan. Manakala dalam perkara hak keistimewaan orang Melayu YDPA iaitu yang di-Pertuan Agong tidak sahaja menjaga kepentingan orang Melayu tetapi kaum bukan Melayu juga mendapat perlindungan yang sewajarnya. Peruntukan ini adalah untuk melahirkan satu bentuk pemerintahan yang adil dan tidak menitik beratkan sesuatu kaum sahaja. Selain itu, tujuan perlembagaan adalah untuk mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Perlembagaan persekutuan bukan sahaja memperuntukkan kuasa kepada pemerintah, tetapi juga kepada rakyat melalui kebebasan asasi dan hak istimewa orang Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dominasi kuasa oleh sesuatu pihak. Dalam hal ini, pemerintah ada had perkara yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan rakyat juga ada perkara yang mereka boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seterusnya adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Sebagaimana yang digariskan dalam perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan tertentu yang khas untuk Yang di-Pertuan Agong dan Raja Yang di-Pertua Negeri. Dalam hal ini, walaupun baginda mempunyai bidang kuasa tertentu, tetapi
segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada perlembagaan bahagian 4 bab 3 perkara 40. Jadi, ini dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Kemudian, perlembagaan juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Malahan, apa-apa masalah dalam pembuatan undang-undang atau rujukan apa-apa hukuman kepada seseorang warga negara adalah berdasarkan perlembagaan. Dalam pada itu, kewujudan perlembagaan adalah bagi menjamin riwayat negara bangsa. Perlembagaan sememangnya berperanan penting dalam menentukan hala tuju perjalanan pentadbiran negara. Malahan, perlembagaan sendiri adalah asas kepada pembentukan demokrasi di Malaysia. Justeru itu, pembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana ia telah mencorakkan sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara. Secara tuntasnya, dengan wujudnya perlembagaan persekutuan ini, ia dapat menjamin keamanan dan kestabilan negara. Perlembagaan yang berfungsi sebagai alat penyelesai masalah, mengawal kedudukan rakyat dan pemerintah, alat penyelesai masalah sesungguhnya telah berjaya membentuk keamanan dan kestabilan negara. Ini memandangkan terdapat sekatan dalam perlembagaan yang mengawal pergerakan setiap warga negara Malaysia walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Tetapi, kebebasan dan keistimewaan ini ada hadnya apabila adanya perkara-perkara yang difikirkan untuk menyekat kebebasan mereka. Hal ini termaktub di dalam bahagian 2 perkara 10. Dari segi etimologi, perkataan ethos berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang membawa maksud sikap, kepribadian, watak, karakter dan keyakinan ke atas sesuatu. Ethos pada dasarnya dibentuk oleh sesuatu kebiasaan, pengaruh budaya, agama serta sistem nilai yang diyakini oleh sesebuah kelompok atau individu. Selain itu, etos nasional juga adalah identiti bagi sesuatu bangsa serta ia merujuk kepada akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Etos nasional di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah menyatukan bangsa. Berdasarkan pembentukan Perlembagaan Persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berasaskan etnik dan warga negaranya terdiri dari kepelbagaian etnik dan agama. Di samping itu, kesepaduan sosial dan keharmonian Malaysia terbina dengan baik sehingga kemajuan negara dicapai seperti Malaysia telah mencapai kemerdekaan hasil sikap bekerjasama semua bangsa dan etnik di negara ini. Seterusnya di Malaysia, kepelbagaian sebagai kekuatan iaitu semua berpegang dengan prinsip pembinaan negara bangsa, identiti etnik, bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda dan tempat ibadah sudah diterima bersama. Hal ini tidak semua negara boleh menerima kepelbagaian sebagai satu kekuatan negara seperti di negara ini. Selain itu, nilai kebersamaan semua rakyat di negara ini telah menjadi penyumbang kepada kemakmuran masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Rakyat Malaysia saling berganding bahu seperti menjalankan aktiviti kemasyarakatan di samping sedia menghulu bantuan kepada yang memerlukan.